lain. Tidak pernah merabishkan orang lain. Begitu juga imam mazhab lain, dia faham. Imam Malik kan, yang tadi nama dia kat sini tu, yang mati pada tahun 179 Hijrah tu, pernah sekali khalifah zaman dia kata, tulis satu buku fiqh, jom kita standardize satu dunia Islam. Ini khalifah for the whole Muslim tau. Dia bukan cerita Iran lain, Iraq lain, Saudi lain, bukan. Khalifah for the whole Muslim state. Dia kata jom kita standardize. Imam Malik ni dipanggil Imam Darul Hijrah. He is always in Madinah. Mengikut satu riwayat, dia tak pernah keluar dari Madinah. Imam-imam lain semua banyak berjalan, Madinah, Mekah, Iraq, Syria tau. Imam ini, Imam Malik, mengikut riwayat yang setahu saya, tak pernah keluar dari Madinah. Sebab apa tahu? Semua apa yang dia nak ada kat Madinah. Library of Islam is in Madinah. Semua ulama yang dia nak belajar akan datang Madinah. Ya, you tunggu je kat Madinah, nanti dia datang lah. Masa umrah, masa haji kan dia pun tak ada pilihan lain. Masa dia datang, belajar dengan dia. Tak payah aku cari kau datang kat aku. Sebab dia duduk Madinah, senang. Tapi ulama lain, contohnya Imam Syafi'i kat Mesir, dekat Iraq kan, macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia duduk Iraq. Iraq tu jauh ke atas. Dia kena travel ke Mekah dan Madinah untuk jumpa ulama. Dia pun kena datang waktu umrah untuk jumpa ulama lain. So diorang akan ada macam ijtima', meeting lah. Waktu tu diorang akan jumpa kan, dan bincang-bincang. Waktu tu diorang bincang pasal fiqh dan sebagainya. Okey, Imam Malik bila dia punya khalifah cakap, you write a book, we follow only your opinion. Dah, lain semua kita buang. Dia cakap, no, aku takkan buat macam tu. Sebab setiap orang ada pendapat dia kata. Dia respect ulama' lain. Setiap orang pendapat dia, dan negeri lain ada ulama' masing-masing, dia kata. So we respect each other. Imam Malik pun tak pernah sepoyo kita lah. Poyo tu apa saya pun tak tahu. Imam Malik pun tak macam kita, cara-cara kita tak. Itu mazhab lain, mana boleh, faham tak? Tak, dia kata respect lah each other. The one who takes my opinion, respect other people's opinion. Baik. Soalan ketiga, bolehkah kita cherry pick, pilih apa yang kita minat daripada mazhab ini? I think you ask me mazhab ini sikit, dalam bab solat ni best, senang. Dalam bab sentuh perempuan susah sebab saya keliling saya perempuan. Kira boleh. Saya ambil aja bukan playboy yang gitu. Macam tu lah. Allah, saya jalan, lorong-lorong saya ni memang jenis banyak perempuan lah, mesti terkena sikit kan. Takkan saya nak pakai socks, tangan, hand sock, lelaki. Maka saya ikut je lah pendapat Imam Hanifah, Abu Hanifah. Tak naklah ikut Syafi'i yang tersentuh batal wuduk tu susah, dan sebagainya. Soalan saya, boleh ke tidak ni? Apa pendapat saf pertama? Boleh tak boleh? Pilih yang mudah. Macam jahatnya pilih yang mudah-mudah ni. Boleh pilih yang mudah? Tak pasti yo. Macam best je. Boleh, good. Kita kan bila dah faham fiqah banyak-banyak ni, kita dah tahu kan, kebanyakan soalan ada jawapan boleh dan ada jawapan tak boleh sebenarnya. Dan saya selalu cakap dalam kelas saya, untuk apa-apa soalan fiqah pun, you boleh mula ayat pertama you apa tahu? Ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Katakan saya ustaz kan, awak tanya saya apa-apa, cuba tanya satu soalan apa-apa pasal solat. Cuba tanya, ustaz, saya kena lafaz niat ke tidak? Betul tak? Acik tak? Soalan. Saya boleh jawab tahu, ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Okey, soalan seterusnya, ustaz, janggut tu wajib tak saya simpan? Ada perbezaan pendapat dalam hal ni. Lain. Ustaz, boleh tak saya mandi tak nak pakai apa-apa pun? Ada beza pendapat dalam hal ni. Itulah, ada yang memakruhkan, ada kata okey. Lagi, soalan apa yang tanya? Dalam solat, saya kena pakai stokin ke ataupun okey kalau pakai seluar panjang tapi ibu jari nampak sikit? Soalan awak, saya bubuh soalan untuk awak. Saya siap. Saya jawab apa? Apa jawapan saya? Good. Tak kena. Bolehkah orang tak ada wuduk tapi sentuh Quran? Apa jawapan korang? Apa jawapan pertama dulu sebelum jawab yang lain? Apa ayat pertama?
ada khilaf dalam hal ini. Okey tak? Banyak benda. Bolehkah perempuan ada tengah haid lalu masjid? Apa jawapan? Jawapan orang yang tak pernah datang kelas macam ni, tak boleh. Mana boleh? Oh, gaduh. Tapi jawapan orang datang kelas ni dah bincang macam ni, dah macam dapat diploma dah ni. Dia dah mula bijak, dia kata apa? Ada khilaf dalam hal ni. Relax. Bolehkah orang berhutang dan dia pergi haji? Dia hutang dan dia pergi haji. Dia hutang 20,000, betul dia pergi haji. Boleh ke tak boleh? Ada khilaf dalam hal ni. Relax lah. Begitulah seterusnya dalam 98% kot hal-hal fiqah. Dia tanya je, ada khilaf dalam bab ni. Sebab itu ulama kena keluarkan fatwa. Saya bagi contoh. Boleh tak kalau saya nak berzakat fitrah, tahu zakat fitrah? Dengan guna duit. Kita semua dah biasa, kita tak tahu. Tahu tak Imam Syafi'i cakap tidak sah? Tahu tak? Imam Syafi'i cakap hanya guna makanan ruji, full stop. Tak boleh bagi kertas-kertas ni. So you kena beli beras dan bagi kat orang susah. Right, beli apa, gandum dan sebagainya. Tapi imam-imam lain cakap it's okay, wakil. Duit tu wakil lah kepada beras. So dia boleh beli apa dia nak. Nampak tak? Dalam hampir semua hal ada khilaf dalam hal ni. Relax. So bila kita faham yang perkataan pertama ialah ada khilaf, hati kita akan lapang sikit. Tapi aku rasa lepas aku baca-baca sikit, aku lebih setuju yang ini lah. Akhirnya ulama' buat kesimpulan apa tahu? Setiap manusia mengikut mazhab ustaz masing-masing dah. You ada ustaz you respect, you follow dia dah. Tak payah follow saya. Saya nak cerita pasal banyaknya perbezaan pendapat, dah cukup. Tapi you ada ustaz you respect tak? Jumpa dia, semua fatwa dia you ambil, no problem. Bukan semua orang kena baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Penat lah. Kita tukang kayu, tukang besi, kita nak jual emas, kita nak jual tudung. Mana ada masa nak buka Bukhari Muslim setiap hari dan telaah tu tak? Itu kerja ulama', itu bukan kerja korang. Korang terus jadi doktor, lawyer, engineer dan arkitek. No problem. Acik tak? Good. Soalan saya balik semula. Boleh tak pilih-pilih yang senang daripada semua mazhab? Bab ini Syafi'i senang, bab ini Hambali senang. Acik, boleh tak boleh? Jawapan pertama apa? Jawapan pertama apa? Ayat pertama. Boleh tak mengambil yang mudah daripada semua mazhab? Ada khilaf dalam hal ni. Ada ulama' membolehkan, ada ulama' mengharamkan. Haji, senang. Ya, biasa kan? Nampak macam okey, boleh. Apakah dalil bagi orang yang kata boleh tu? Okey, saya contoh lagi. Dalil orang yang kata boleh tu ialah apa tahu? Zaman Nabi, sahabat-sahabat, bukan semua orang minta fatwa dari Nabi. Sebab diorang duduk jauh-jauh. Diorang akan ikut fatwa, kadang-kadang dia berjumpa Ibnu Abbas. Kadang-kadang soalan lain, orang yang sama, dia akan jumpa Ibnu Umar. Ini mazhab berbeza ni. Sebab Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar berbeza style bagi jawapan. Ibnu Mas'ud orang yang lebih macam melihat sebab kenapa Nabi suruh buat sesuatu. Ibnu Umar no sebab, literal. Boleh faham tak? Dia lebih teks. Tapi Ibnu Mas'ud lebih konteks. Kenapa Nabi cakap? Macam tadilah, jangan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Maka orang yang teks, dia akan ikut cara cakap Nabi secara literal. Dia cakap kita kena solat dekat kampung Bani Quraizah. Bagi orang yang konteks, maksud Nabi ialah pergi cepat. So you solat asar ni jangan sibuk-sibuk solat dulu. You lari sana you buat. Itu konteks, memahami sebab. Maka zaman sahabat pun mereka dah pecah dua dah. Kepada ada yang literal, ada yang tak literal. So ada kadang-kadang orang yang sama minta fatwa dari orang ni, kadang-kadang minta fatwa dari orang ni. Maka dia sudah bertukar mazhab, betul tak? Mengikut istilah kita. Maka kesimpulan orang yang kata boleh, zaman dulu pun orang dah fatwa shopping dah. Tanya tu, tanya ni, tak puas hati tanya orang lain. No problem. Dia tak ada mewajibkan diri dia belajar dari Ibnu Umar sahaja. Kalau ditanya Ibnu Mas'ud, dia akan tanya, kalau lah ikut mazhab kan, kau bukan pengikut Ibnu Umar ke? Pergi sana. Jangan datang kelas aku sebab nanti kau campur mazhab. Tak ada. No problem. Opinion, take opinion. Faham tak faham? Faham. Bagi yang cakap tak boleh ikut tu, dan ini minoriti lah. Minoriti yang tak boleh campur-campur. Ini pendapat minoriti.
Kenapa tahu dia kata? Kerana setiap ulama yang kata 4 mazhab tu, mereka ada kaedah masing-masing. So you ni kadang-kadang you nak ikut kaedah cara orang Madinah, kadang-kadang cara orang Iraq, maka bercelarulah nanti. Benda ini kan, kalau saya terangkan sekarang, saya perlukan 1.5 jam kot. Saya tak nak panjang-panjang cerita lah. Senang dalam kelas kita ni, position kita ialah it's okay untuk tukar mazhab dalam perkara-perkara yang kita rasa mudah untuk kita, no problem. Sebab Malaysia pun cakap tabung haji pun tukar mazhab. Kamu tahu tak? Tahu tak tabung haji tukar mazhab bila? Sentuh perempuan boleh pula. Tak batal wuduk bila? Di Mekah katanya. Kejap, bukankah kita belajar batal? Imam Syafi'i aja. Kenapa kat Mekah boleh? Sebab nanti susah lah. Sebab bila you jalan dalam masa buat tawaf, especially haji lah, umrah ke tak ramai kan, mesti terkena sikit punya. Takkan semua orang nak pakai macam selimut kan. Terkena sikit, maka terkena takkan nak berhenti tawaf dan ambil wuduk. Kat mana? Tu toilet kat sebelah sana. Maka susah. Maka diorang kata tak apa, dalam hal ni kita ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhab Hanbali. Tapi balik Malaysia nanti tukar balik mazhab Syafi'i. So it shows that mereka faham bahawa fiqh ni perlu relax, flexible. Good. Pada itu bukan dengan keadaan. Bukan mazhab itu keadaan. Kalau tak perlu kalau batal itu tak batal. Bila keadaan darurat ke tak batal. Boleh pegang. Some people pegang macam tu. Tukar mazhab hanya kalau terpaksa dalam hal-hal tertentu. But macam biasa, ada khilaf dalam hal ni. Ada ulama kata as long as it easy for you, you teruskan apa yang you minat, you suka. Ada satu benda yang agak sepakat yang diharamkan, itu pun tak sepakat. Macam biasa ada khilaf. Satu istilah namanya talfiq. Pernah dengar? Siapa yang belajar usul fiqh ke syariah dia kan tahu. Maksud talfiq ialah you buat satu amalan, you dengar baik-baik, cuba dengar baik, boleh faham ni insya-Allah. Yang tak boleh ni, yang tak boleh. You buat satu amalan, yang amalan tu macam satu ibadah lah. Contohnya wuduk. Wuduk yang you buat tu tidak sah. You campur-campur. Tapi campuran you tu tak sah bagi Imam Syafi'i, tak sah bagi Hanbali, tak sah bagi Hanafi, tak sah bagi Maliki. Dia ikut semua orang. So dia buat benda yang pada Syafi'i batal dalam satu perkara. Satu perkara lagi batal bagi pihak Imam Malik. Dan satu lagi perkara yang nombor 3 ni batal bagi pihak dia ni. Nombor 4 berkatanya, secara individu apa yang dia buat semua sah dari segi salah seorang dia doang. Tapi secara package semua ulama ni akan cakap batal. Dari sisi mazhab kami ini batal. Mazhab tu batal juga sebabkan masalah B. Tu sebab masalah A kau batal. Akhirnya dia macam mazhab lain. Maka ini namanya talfiq. Contoh dalam mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, you kena sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sebab Bismillah ialah sebahagian daripada Al-Fatihah, pendapat Imam Syafi'i. Tapi cakap tak apa, malas, tak nak sebut Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, Imam Syafi'i kata solat you tak sah. Simpan tak apa, kita ada 3 lagi. Dalam sembahyang nanti, saya nak pilih satu lagi apa yang disebut batal oleh imam lain. Contohlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ni contoh contoh tau. Dia berpendapat you bagi contoh kan senang ni. You kena tomak nina. You kena apa? Kena duduk diam, sujud diam, kena tenang. Tapi tomak ninah tidak wajib. Dia bukan rukun bagi Imam Abu Hanifah, tapi dia rukun bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka you kata tak apa, kita ikut Abu Hanifah ke ni.
Maka you Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka you dah tak sah dah semayang you bagi pendapat orang lain kecuali Imam Abu Hanifah. Kemudian you buat satu lagi amalan yang batal dari segi Imam Abu Hanifah pula. Dan buat satu lagi amalan ataupun tinggal dengan amalan batal di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya semua orang, kalau seorang-seorang masuk bilik yang you tengah semayang, dia cakap ni tak sah. Okay, keluar. Imam Malik keluar, Imam Ahmad bin Hanbal pula masuk, ini tak sah, ni tak buat ni. Orang tu keluar masuk, akhirnya semua orang kata semayang tak sah. Ini namanya talfiq. That means satu package amalan tu dikira tak sah bagi semua imam mazhab. Dia macam teknikal sikit tak? Sangat teknikal lah. Bukan untuk korang fikir dalam sangat. Ini imam besar yang duk fikir ni. Secara umum kan, apa kita buat semua sah dah. Cerita-cerita. Okay, right? Secara umum, pilih yang mudah, it's okay. Itulah perangai manusia dari dulu lagi. Dan Aisyah pernah cakap, Nabi kita ni tidak pernah dibeli dua pilihan, melainkan dia akan pilih yang lebih mudah. Tapi Malaysia sampai satu jalur dalam agama, dalam bab agama, pilih yang susah disebut. Ada. Dia kata pilih yang susah supaya lebih berhati-hati katanya. Dan memang ini satu tema dalam mazhab Syafi'i. Berhati-hati. Sebab tu sampai sekarang kat Malaysia dia sangat hati-hati. Sangat hati-hati. So, ayolah, banyak hal lah hati-hati. Sampai kadang-kadang terlebih hati-hati dia. Terlebih dan sampai menyusahkan orang yang semayang lah. Wallahu alam. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Ada orang tanya pasal niat? Oh, niat ni kita boleh gaduh. Mengikut mazhab Syafi'i, you kena tahu yang you semayang apa. Tak boleh, jom pergi masjid, jom. Borak. Tiba-tiba dah imam dah semayang ni. Kita saf ketiga ni. Nanti lepas ni kita pergi minum okey. Allahu Akbar. Maghrib ke isyak ni? Now, kalau you ada doubt macam tu, mengikut mazhab Syafi'i, you kena start balik. You kena tahu you semayang apa. Okay. Mengikut mazhab lain, tak apa. Yang penting you semayang waktu itu. Kan waktu maghrib tu lain dengan isyak. So syarat dia cukup you semayang waktu isyak 4 rakaat, dah you dah buat dah kerja awak. You tak payah tahu ni 4 rakaat tunai ke hutang ke. Kan ada adaan dengan qadaan ke tak? Dalam bab ni mazhab Syafi'i paling panjang dan paling susah dalam bab ni. Sampai syekh saya cakap apa, kalau korang kenal Maulana Asri yang duduk Kelantan tu, dia orang antara pakar dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Tirmizi dan lain. Dia kata, kalau you ada, sampai-sampai dia pernah nasihat kat orang yang jenis was-was ni, dia kata kau jangan bermazhab Syafi'i lah, katanya. Susah hidup kau nanti. Sebab mazhab Syafi'i lah yang paling berhati-hati, faham tak? So bila you tengah menghadap semayang, you kena hadirkan niat semua. You must know is 3 rakaat. You must know is maghrib. And you must know this is tunai. You kena hadirkan. Kalau tak hadir nanti, kalau Allahu Akbar ini ganti ke tak, dia akan ganggu dalam niat. Maka sebab itulah dalam Malaysia lah kita akan tengok Allahu Auzubillah, Astaghfirullah. Faham tak? Dia kena renew. Lepas tu dia Allah. Ini besar punya Allah biasanya dapat. Alhamdulillah, dia dapat dah tangkap. Maka tak masuk gear ni dalam geng-geng mazhab Syafi'i saja. Imam Ahmad ni, kalau you tengok dekat Masjidil Haram orang semayang kan, imam ni setahu Allahu Akbar kan, Nabi kan, orang belakang Allahu Akbar. Tapi kalau kita usalli kan, kita stres kan, sebab tak masuk gear ni. Masuk gear. Tak cukup usalli cakap Arab tak apa. Okey, dah cakap kan, habis dah fardhu maghrib salah rakaat ada nilai tak. Problem besarnya Allahu Akbar daripada Hamzah sampai Ra hujung, you kena masukkan semua sekali kat sini. Apa dia? Sahaja aku, sengaja, tak boleh paksa. Sengaja tu datang daripada aku sendiri nak buat, faham tak? Fardu bukan sunat, maghrib bukan isyak, 3 rakaat, makmum. Kerana siapa kena sebut? Kan kacau. 6 perkara nak masuk Allahu Akbar.
Allahu Akbar pendek je. Allahu Akbar is Allahu Akbar. Berapa saat? Nak dekat 1 ataupun 1.5 je. Allahu Akbar. Mana nak masuk 6 perkara ni? Sebab itu Allahu Akbar kita paling panjang dalam dunia. Allahu Akbar. Dia ambil mat semua, dia betul-betul ambil. Sebab dia nak cukupkan 6-7 perkara dia nak masuk. Only in Malaysia, probably in Indonesia sikit special. Dan imagine, Kak, thank you sister, especially bayangkan solat jamak yang niat dia ada 8 ke 9 perkara. Kerana aku nak semayang zuhur yang aku pendekkan, dan aku nak tarik asar ke dalamnya, dan ini dipanggil jamak takdim. Ambil kau. Macam mana nak buat? Apa nak buat tau? Tak payahlah jamak-jamak ni. Allahu Akbar, ni subuh, ni zuhur dah. Semayang 4 rakaat siap-siap. Makcik-makcik kita tak semayang jamak kasar sebab ni. Banyak sangat dia punya cerita. Sebab niat ni panjang, Arabnya aku pun tak tahu. Usolli apa jangan tanya, saya tak tahu. Lafaz niat jamak kasar saya takkan hafal sampai mati. Sebab Nabi tak pernah melafazkan niat. Saya ulang sekali lagi, Nabi tidak ada rekod dalam dunia ni Nabi melafazkan niat sembahyang. Clear? Sebab itu dalam mazhab tertentu dia kata, Syafi'i punya mazhab dia kata sunat lafazkan niat. Sunat je. Paling terror dia boleh cakap sunat. Dan sunat dia pun bukan sunat ab'ad, tapi sunat hay'ah. Pula ab'ad mana pula ni? Cakap Imam Syafi'i, tapi ab'ad pun tak tahu. Sunnah ab'ad ada 6, mungkin 7. Yang mana kalau you tinggal, you kena sujud sahwi. Sunnah hay'ah ialah sunnah yang tak kuat, tinggal tak apa. Tapi dah jadi talbis iblis, nampak tak? Kita tertipu tau. Ulama kata it's good because niat tu penting. So it's good if you just lafazkan supaya it just come with your brain lah. Sebab otak you entah kat mana, tertinggal kat rumah lagi, pemikiran. Maka you nak bawa dia ni, kadang-kadang badan laju daripada otak, tu tak? Kita dah sampai dah patut sedia dah badan, tapi otak masih tak hadir. Maka dia kata, okey lah, aku semayang 3 rakaat maghrib, Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Just to, dia panggil assist your thinking. Tapi akhirnya dia yang jadi pembeza antara Islam dan kufur pula. Dia pembeza antara you ahli sunnah ataupun wahabi sekarang ni. Faham tak? Nampak tak? Sunnah yang hujung dia panggil sunat hay'ah, yang tinggal pun tak payah buat apa-apa, lupakan saja, dia dah jadi utama pula. Akhirnya kalau you tak cakap usalli, kalau imam tak cakap usalli, imam tu wahabi katanya. Nampak tak? Orang yang tak faham fiqah, dia stres. Macam mana? Solat sunat kalau awak tanya saya lah punya pendapat pasal lafazkan niat, saya dah baca apa yang saya patut baca, apa yang saya mampu baca dan belajar dan sebagainya. Kesimpulan saya ialah lafaz niat bukan amalan Islam. Saya tak dapat nak cari dia punya force source dia. Akhirnya nak membantu sahaja. Faham tak? Membantu orang yang menghadirkan niat. Bismillah. Tapi at least faham bahawa dia ada khilaf. Ada ulama yang kata sunat, so kita respect. Tapi saya takkan lafaz niat apa-apalah. So cukuplah saya tahu masa saya jalan tu saya nak pergi sembahyang maghrib, dan automatik dia masuknya 3 rakaat. Saya berdiri, Allahu Akbar, saya jadi imam. Tak payah saya nak cakap dekat Allah, seolah-olah macam Allah tak reti pula. Macam faham tak? Macam nak cakap juga, ya Allah kau faham tak yang ni tunai tau, bukan ganti yang aku tertinggal semayang tu. Dan lagi nak cakap pula, ini maghrib 3 rakaat tau Allah. Allah yang cakap maghrib 3 rakaat, kau nak ajar dia buat apa? Faham tak? Seolah gitu, seolah-olah lah nak buat lawak sikit lah kan? Jadi tak payah cakap. Dan lagi satu, ya Allah aku semayang ni kerana engkau. Memanglah bukan semayang pasal bapak, pasal mak, betul tak? Sepatutnya you ikhlas lah, you semayang kerana Allah dah lah. Ini tak lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Faham tak? Tahu dah, orang Arab kat sebelah tu usolli tak habis-habis kan. Usolli tu maksudnya aku semayang, aku semayang. Masuk usolli lah aku semayang. Dengar tu orang Arab kata, dah lah semayang, aku tahu lah dah usolli berapa kali dah. Aku pun tengah semayang. Semayang lah kau, apa yang dah usolli lagi? Faham tak? Sudah-sudah lah. So kesimpulan saya ialah this lafaz niat thing is very small thing. Kalau orang buat, kita respect, no problem, we understand. Tapi setahu saya
It's not a big issue lah. Okay, dan saya lebih selesa untuk tak cakap apa-apa sebelum saya cakap Allahu Akbar. Saya tak payah lafaz apa-apa. Saya berdiri, mungkin konsentrate sikit sekejap. Okay, Allahu Akbar. Dah. Cukup you tahu you solat apa dah. Niat tu maknanya hadir. Must know je. Itu maksud niat. Niat means intention. So awak ni datang ke masjid untuk apa? Kerana Allah kan? Awak nak solat kerana apa? Kerana Allah kan? Dan awak nak semayang ke awak nak puasa? Semayang kan? Macam itulah. Itu maksud niat bagi di sisi pihak-pihak yang kata tak ada lafaz tu. Saja kita ada 5 minit lagi. Kita kena berhenti pukul 1 saya rasa. Masuk waktu pukul apa Syekh? Kalau kat orang semaju ni 1.15 gitu awal sikit kan. Yang geng lelaki ni minta maaf kalau korang dah terbayang-bayang dah biryani. Sebab kita tak boleh makan sekarang. Kita kena semayang dulu. Minta maaf tak apa kan Sebab senang sisters boleh pergi guna toilet, diorang akan makan dan diorang akan solat di sini. Kita balik je, kita akan makan yang lebih-lebih, yang bahagian ayam yang tak sedap semua kita akan makan. Tak boleh pilih lah sebab daripada ambil 1.10 so you have to stop at 1 o'clock lah. Kita pergi semayang sama-sama kat Masjid Usamah. Usamah yang kat sini. Baik. Apa pentingnya tahu tau? Sebab dalam mazhab Syafi'i, you must know apa you doing. Sebab ada amalan yang you boleh buat tanpa you tahu, tapi dia dikira ibadah. Boleh tak korang tersolat? Tak kan? Jadi solat mesti sengaja punya, faham tak? Sebab solat kena berdiri. Sebab mana ada orang tiba-tiba berak tiba-tiba. Okay. Tapi ada amalan ibadah lain yang you boleh tak sengaja buat. Contohnya puasa, kan tak sengaja kadang-kadang. You just bangun, tidur pukul 10 pagi. Jangan tanyalah sebab apa. Bangun pukul 10 pagi, lapar lah. Tapi hari ni Khamis puasa je lah. Kan macam tak berniat pun 3 jam awal tu, tetapi berniat baru niat. Maka itu, sebab itulah Imam Syafi'i ajar bahawa, lagi satu contoh yang amalan yang tak diniatkan tapi dah buat, mandi wajib. You masuk mandi laut, macam tadi saya cakap tu, mandi laut, betul keluar, aku berjunub lah semalam. Faham tak? Tak apalah, tadi dah mandi 3 jam dah, settle lah. Imam Syafi'i kata ini tak sah. Sebab masa you masuk, you tak tahu pun. Isunya bukan lafaz tak, bukan raf'al hadathi, bukan tu. Tahu tak yang you nak settlekan your junub sekarang? Ataupun tengah mandi jam pertama, aku berjunub, okey, aku nak mandi junub terus. Dia main. Mandi junub je ni je, relax je, swimming je, settle. Jadi ada amalan yang you tak niat. Jadi amalan itu dalam ikut mazhab Syafi'i tak diterima kerana you tak berniat pun. Contohnya you bagi donation, zikir sedekah tapi tanpa niat. Contohnya Brother Anwar datang minta RM50 kat saya. Pahala kan kalau saya tolong dia, RM50. Tapi kata tak nak tolong kau. Kemudian saya jalan, RM50 dalam poket ni. Saya masuk tangan dalam poket, ambil sapu tangan, RM50 jatuh. Saya terus balik KL, pergi Ipoh katakan. Brother Anwar jalan-jalan, RM50. Alhamdulillah, aku baru je minta Allah bagi aku RM50, dah dapat. Soalan saya dapat tak pahala sedekah kepada Anwar? Tapi duit tu sampai tak? Sampai. Kenapa tak dapat? Saya tak niatkan untuk dia. Saya balik, aduh hilang pula. Lepas tu ada orang ajar, tak apa, kalau hilang apa-apa, niatkan sedekah. Mengarut sebenarnya. You dah hilang dah pun, niatlah apa pun, itu awak tak ada apa-apa pun kan? Niat sedekah tapi geram. Yang RM5,000 hilang tu tak apalah, niat sedekah je lah. Tak ada. Itu tak kira sebenarnya. Tak kira sebab you dah hilang. You tak ada choice. Tak ada choice apa? Di mana ada pahalanya? Alright. So itulah dia antara benda yang dibuat tanpa niat. Tak bermakna kalau saya bagi dekat brother RM50, saya kena cakap sahaja aku bagi RM50 daripada poket saya kepada poket you hari ini bulan Ramadan kerana Allah. Tak payah. Sebab understood, niat saya tu ialah I want to help you. Nah, ambil dah 0.5 saat je. Saya ambil, saya kerunyuk sikit, tak nak bagi orang tengok, saya salam dengan dia, dah, ambil. Belah. Isn't it? Settle. Dia tak ada macam RM50 ni saya nak bagi kat sister sebab nak tolong sister nampak macam orang susah. Tak payah. Faham tak? You just put there, is for you. Bye. Itu dah sedekah.
Bermakna niat itu ambil masa 0.3 saat dia sebenarnya. Kalau baca Quran, kita tak niat untuk lupa baca. Untuk niat untuk ibu bapa. I see. Good question. 1 minit lagi Sister, 1 minit kita berhenti Soalan mungkin berkait tapi mungkin tak berkait. Wallahualam, tapi kita tengok. Kalau baca Quran tapi dia tidak niatkan untuk pahala untuk arwah orang yang meninggal apa? Sampai ke tidak? Okey. Sampai ke tidak? Saya akan tanya satu lagi soalan dulu, dan you kena jawab dulu. Sampai ke tidak, saya rephrase sebenarnya. Sedekah pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Apa jawapan awak? Fikir baik-baik. Kita dah belajar tinggi dah ni. Kita dah jadi ahli-ahli fiqh dah ni. Sampai ke apa hukumnya ataupun sampai ke tidak bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah mati? Apa jawapan? Masya Allah. Ini tanda orang dah belajar. Ada khilaf dalam hal ni. You see? Relax kan? Maka mengikut Imam Asy-Syafi'i, X besar, tak sampai. Pelik juga dalam bab ni kita tak ikut Imam Syafi'i. Yang kita baca Yasin untuk arwah semua tu, Imam Syafi'i cakap tak sampai. Tapi Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, kata sampai. Jawapan saya pula, daripada semua yang saya belajar ni, semua amalan anak akan sampai kepada mak ayah, diniat ataupun tak diniat. Senang. Everything. Abang, like suami, sampai tak? Khilaf. Betul tak? Bila cakap abang, suami tu khilaf. Sebab kalau you nak ikut mazhab Syafi'i, tak sampai. You cannot help them. Dah, dead. Kecuali apa yang 3 benda yang dia tinggalkan lah. Anak yang soleh, mungkin wakaf tanah apa-apa, beli kapal terbang pula, beli kipas untuk masjid dan masih dipakai, maka akaun dia buka lagi lah, pahala masih masuk. Tapi anak dengan mak ayah ni paling simple sebenarnya. Sebab Nabi pernah sebut, anta wa maluka li abika. You and your money is milik your father. Dalam kurungan father, mother, parents. Sebab ada seorang lelaki, dia komplain sebab bapak dia suka minta duit. Yalah, nak ada urusan dia. Dia komplain kat Nabi, bapak aku suka minta duit. What can I do? Nabi marah sangat. Nabi tak nak jawab dia. Nabi cakap apa dia? Nabi tunjuk marah dia tu. Kemudian Nabi kata apa? You know what? You and your money belongs to your father. Maksudnya kita ni ialah dipanggil hasil usaha bapa dan mak kita. Perlu ke kita ni berniat untuk sesuatu untuk mak bapak? Sebenarnya tak perlu dah. You kalau jadi isteri yang baik, mak bapak dapat pahala. Jadi suami yang baik, mak bapak dapat pahala. You jadi bapa yang baik, dapat pahala. You baca Quran, dia dapat pahala. Dia MLM, tak berhenti. Ya? No, any good things. No. Allah Maha Adil. Buruk kalau you yang ajar, you kena. Kalau you ajar anak you isap okok macam ni, dek, style tangan kat sini, ni kat sini, okay, you akan terimalah kemakruhan kemakruhan hukumnya atau haram, ikutlah macam biasa. Apa hukum isap okok? Ada khilaf. Understand? A lot of people say haram, but ada khilaf. Some people say harus. No, makruh. No more harus. Isn't it? Kalau you ajar dia minum arak macam mana dan dia minum arak, sebab Nabi kata, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan satu jalan yang buruk, maka ada dosanya dan dosa orang yang ikut itu. Ikut dosa tu ila yaumil qiyamah, sampai yang begini. Tapi hadis yang lain pertama dia kata, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pendek cerita, if you show something good and orang ikut, you have the pahala and pahala orang yang ikut. Maybe you don't know pun. Saya ajar satu ilmu kecil lah, pasal apa, kalau wuduk ke apa dah, and you sampaikan. Saya tak tahu dah orang tu siapa, tapi dia punya pahala still bertali arus untuk saya. Semoga itulah yang benar. Semoga itu yang berlaku. Amin. Baik. Kalau mak bapak dia jahat, kalau mak bapak dia jahat, pahala sampai ke tidak? Sister, pandai sister, ada khilaf dalam hal ni.
Tak, itu bukan urusan kita lah. Untuk macam kategorikan dia jahat baik kan, serah pada Allah. Sebab Allah maha tahu kedudukan dia, keadaan dia. Semua orang punya ilmu berbeza, pengalaman berbeza. You ada good parents, orang tu tak ada good parents. Tak adil kan? Jadi Allah maha adil. Allah akan kira mengikut kemampuan kita. Ada orang semayang dia simple aja. Kita geng tahajud ni, tapi boleh jadi kan nilai kita di sisi Allah sama. Dia tak tahajud langsung, tak ada semayang sunat langsung, tapi kita semayang sunat. Boleh jadi nilai kita sama sebab Allah tu maha adil. Dia ni, mak bapak dia dua-dua pun isap dadah contohnya lah. Dan mak bapak dia nak suruh dia pergi ke dalam perniagaan, apa? Pelacuran. Jadi kecil itu yang dia tahu. Tapi dia cuba nak lari daripada tu, belajar sikit-sikit, dia semayang, jaga semayang. Zuhur, asar, maghrib, isyak, itu yang semayang. Dia jaga. Maka dia mungkin sama dengan you. Mungkin dia tak pakai tudung pun, tak tutup aurat. Mungkin dia pakai t-shirt takat ni ya. Tapi kedudukan dia mungkin sama dengan kita apa? Mak belajar dekat Mesir, bapak belajar dekat Madinah. Kan? Pak cik belajar ni UKM, Usuluddin apa semua. Kita memang terkawal kan. Maka apalah sangat semayang sunat kita berbanding dengan dia yang tak semayang sunat. Isn't it? Allah Maha Adil. So not for us to judge lah. Right? Wakafkan tanah. Yang tengah hidup. Tak wujud. Tak wujud. Sedekahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang tengah hidup. Tak wujud. Doakan orang boleh. Sedekah-sedekah tak ada. Ada ulama' siap kasar sikit lah. Dia cakap apa? Engkau dapat pahala tak dapat pun kau tak tahu, kau nak sedekah kat orang. Kau baca Quran confirm kau dapat pahala. Tak tahu lagi kan? Kita kan harapkan pahala. Confident gila. Ya Allah, yang tu tak payah masuk akaun aku, tu masuk akaun mak bapak aku. Seolah macam tu. You pun tak tahu you cukup ke tidak. You nak sibuk cakap, ya Allah tak apa, yang ni tak apa, you just divert masuk akaun lain. Seolah-olah. So you know what? Just do good lah. Kesimpulannya Allah Maha Adil kan. Allah akan kira kita semua ikut keadilan lah. Kesimpulan jadi anak yang baik apa tahu? Jadilah manusia yang baik. Problemnya talbis iblis. Last sekali. Talbis iblis maksudnya iblis sudah tipu kita. Dengan cara apa? Sedekah bacaan kan boleh. Okay? You know what the son will do? Bapak dah mati dah ni. So ambil kaki tu, dia uruskan apa? Uruskan nasi biryani untuk majlis tahlil bapak dia hari ke-40. Tak cukup ni. Pisang. Dia akan sibuk kat dapur lah. Lepas tu dia orang akan semayang isyak ramai. Dia masih pisang lagi. Sementara dia semayang isyak, dia kat luar isyak ukur dengan kawan tu lah. Bapak dah mati, sedih lah kata. Bapak ni baik kan. Isyak ukur dia tak semayang mana bang? Tak apalah, dia buat majlis. Dia duk bayang orang baik-baik datang, nanti dia straight masuk pahala tu, account. Dia tak tahu geng-geng datang pun nak makan biryani je. Simple people. Kalau korang suka baca panjang-panjang, muka dia pun berubah. Allah, panjang sangat ni. Sebab kita dah bau dah. Dia manusia, faham tak? Dan dia tak kenal pun bapak kita. Keikhlasan dia sangat ke yang dia nak kononnya nak pahala? Tak ada. Siap-siap lama-lama jadi apa tau? Baca Yasin pun laju dah. Kalau ni nak kalam. Sebab apa? Lepas ni ada tahlil satu lagi sana. Baca Yasin satu lagi. 3 rumah untuk malam ni. I'm going to ask you, how ikhlas are these people? We don't know. Akhirnya anak dia sendiri tak sibuk nak solat, nak jaga dia punya diri. Betul tak? Tapi dia subkontrakkan kepada orang lain. Orang masjid boleh uruskan pahala bapak aku, tak apa, aku jahat. Dia tak tahu sebenarnya yang benarnya dia punya pahala tu, dia yang buat kebaikan tu boleh langgar, boleh lawan 10 masjid tu punya bacaan Yasin ke tahlil whatever. Dia ni lagi mahal dia punya amalan, mana amalan ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli qaryah ni. Wallahu alam. Okey, jom kita solat. Kita jumpa balik dalam pukul 2 kepada, saya rasa 2 suku lah, to be exact. To be ni logical sikit lah. Korang siap-siap lah makan, korang solat kat sini rasanya. Yang ladies yang lelaki kita pergi Masjid Usamah bin Zaid. Assalamualaikum.